simptom COVID berpanjangan, long COVID, mudah lupa ingatan. Ini situasi sebenarnya saya pernah melalui pengalaman tersebut. Nas juga ada pengalamannya tersendiri. Tengah bercakap, tiba-tiba kita boleh hilang tumpuan untuk menceritakan ataupun menyampaikan fakta yang seterusnya. Betul, Nas? Hilang tumpuan, hilang ingatan dan kita terpinga-pinga waktu bersiaran langsung. Tapi mujur kita bersama kita untuk membincang topik ini. Kita bersama dengan Dr. Amal Hafizah Zamli, Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih Cikgu dalam kereta. Doktor dalam kereta pun tetap bersama kita. Dan kita juga daripada Batu Pahat, College Vocational Batu Pahat, Cikgu Irsalina Isa, bekas pesakit COVID-19 yang mengalami COVID berpanjangan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Nas dan Rina. Saya difahamkan dekat Batu Pahat pun ada hujan. Itulah tu, suasana musim yang tak menentu ya, Cikgu ya. Baik, kita terus nak bawakan perbincangan hari ini menyentuh tentang gejala COVID berpanjangan. Kalau boleh kita mulakan dengan doktor, mungkin boleh jelaskan kepada kami tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan atau untuk pemahaman penonton-penonton termasuk kami ni tentang gejala COVID yang berpanjangan ni, doktor. Terima kasih Rina. Di atas soalan tersebut, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menakrifkan long COVID sebagai suatu keadaan di mana berterusannya berlaku gejala-gejala pasca jangkitan COVID-19. Okey. Ya, sehingga bertempoh melebihi 12 minggu ataupun bulan, yang tidak dapat dijelaskan oleh apa-apa jua diagnosa alternatif. Dan keadaan ini boleh berlaku kepada semua individu yang mengalami jangkitan COVID-19 tanpa mengira tahap jangkitan. Sama ada mereka yang mengalami jangkitan yang ringan maupun jangkitan yang teruk sehingga memerlukan kemasukan ke hospital. Okey. Difahamkan ya doktor, kita rangkum semula simptom-simptom yang dilalui oleh pesakit COVID-19 dan juga kerana ada pelbagai varian sekarang ini, mungkin simptom-simptomnya berbeza, tapi kita rangkum semula dan saya nak tanya, apakah masa yang diambil untuk selalunya kita pulih daripada COVID-19? Silakan doktor. Terima kasih. Di atas soalan tersebut, kita melihat bahawa terdapat variasi tempoh untuk pesakit-sakit yang mengalami gejala long COVID untuk sembuh. Ya? Jadi tiada tempoh spesifik yang telah dinafasi dan ia unik kepada setiap individu yang terlibat. Ada yang sembuh dalam selepas tempoh beberapa bulan. Tapi kami juga ada melihat pesakit yang masih mengalami gejala-gejala long COVID ini sungguh pun telah menepasi tempoh setahun. Ya, jadi ia sangat bervariasi. Adalah penting untuk setiap individu yang mengalami gejala long COVID agar dapat mendapatkan penilaian profesional perubatan agar pihak kami dapat menilai kesan dan impak gejala long COVID tersebut terhadap terutamanya fungsi dan aktiviti harian yang terjejas. Okey, baik. Kalau kita lihat ada banyak gejala mengikutkan kepada bekas pesakit itu sendiri, berbeza-beza dari segi kelesuannya, ada yang kurang tidur, tak dapat tidur dengan nyenyak dan sebagainya. Tetapi yang menjadi fokus kita pada hari ini tentang hilang ingatan sementara ataupun brain fog ini, tak ada tumpuan perhatian. Kalau sebelum kita nak kupas lebih lanjut bersama dengan doktor, kita nak bawakan dulu pengalaman Cikgu Salina sendiri. Cikgu, kalau kita lihat mungkin Cikgu sendiri ada pengalaman berkenaan dengan situasi hilang ingatan sementara ini. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih kepada Nas dan juga Rina. Untuk saya sendiri, pengalaman saya waktu selepas saya dijangkiti COVID, yang pertama sekali yang saya perasan, yang paling obvious adalah kalau kerja saya banyak, saya perlu tulis dekat to-do list supaya saya tahu mana satu nak kena buat. Kalau tidak nanti mungkin akan ada satu atau dua perkara yang termiss.
dan nanti akan menyusahkan saya di kemudian hari lah. Kemudian ada satu perkara lagi yang agak memeranjatkan. Kalau contohnya kita buat online banking ke apa ke, nak tengok TSC number yang ada 6 digit tu, pecah jadi 3. Allah. Kadang kita lupa. Yang mana satu kita terbalik-balik. Kadang 456 jadi 654. Macam itulah. Faham? Jadi bukan saja lupa benda yang baru saja kita baca, tapi daya ingatan ataupun memori juga terjejas, ya? Dia mula berkurang sikit, tak macam waktu sebelum saya kena COVID. Kalau dulu tak ada. Okey, kalau kita tumpukan perhatian kepada simptom ni, kita bertanya kepada doktor pula kan, difahamkan bahawa tiada ubat untuk kita ambil khususnya untuk mengubat COVID berpanjangan ini. Jadi apakah antara rawatan yang disarankan untuk pesakit-pesakit seperti Cikgu Salina di sini? Okey, bagi mereka yang mengalami gejala-gejala long COVID, termasuklah spesifik bagi sesi kita di segmen ini adalah ke Kabupaten Kota, amatlah penting untuk mendapatkan penilaian profesional dahulu, supaya kita dapat memastikan bahawa apa jua gejala yang dialami tidaklah disebabkan oleh diagnosa klinikal yang mungkin boleh menyebabkan gejala-gejala berkenaan kita. Contohnya kalau masalah penesuan, contoh boleh juga disebabkan oleh uncontrolled comorbidities, seperti diabetes dan sebagainya, yang perlu dieksklusi dahulu oleh profesional perubatan. Itu juga dengan brain-fog. So sekiranya mendapat penilaian oleh profesional perubatan, pihak kami kebiasaannya akan melakukan penilaian secara objektif, melibatkan screening, seperti contoh kita menggunakan mini mental state examination. Jadi dengan penilaian STEM sebegini, kita dapat mengenal pasti di manakah fungsi kognitif yang spesifik yang telah terjejas, agar rawatan yang spesifik juga dapat diberikan kepada pesakit intensif. Kerana terdapat pelbagai fungsi kognitif yang boleh terjejas, contohnya seperti mana cikgu telah kongsikan tadi, lemah daya penumpuan fikiran, fokus, memory. Dia ada specialized training bagi gejala yang sedemikian. Memang benar, Cik Nas telah maklumkan tadi bahawa sampai hari ini belum ada pil ataupun ubat-ubatan yang dapat cure gejala long COVID ini. Ini sains masih lagi tidak dapat mengenal pasti secara sah mekanisme kenapa gejala-gejala COVID-19 ini. Jadi terdapat pelbagai teknik-teknik pemerkasaan pesakit ataupun rehabilitasikan diri yang kita aplikasikan ketika kita menilai pesakit dari segi severity, dia punya keseriusan gejala. Kalau kita gejala yang telah dikongsikan oleh cikgu sebentar tadi, dia telah menjejaskan pelbagai aspek kehidupan harian beliau, termasuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengajar, melakukan banking activities dan sebagainya. Okey. Bila doktor strategi spesifik. Baik, doktor. Bila doktor menyentuh tentang ianya boleh memberi kesan dalam kehidupan seseorang, ini juga saya nak bawakan perkongsian daripada Cikgu Salina. Mungkin kalau boleh kita bawakan dari sudut mengajar di sekolah itu, pastinya ada juga masalah daripada pihak cikgu. Bagaimana agaknya cikgu mengatasinya, cikgu? Kita Alamak, tak dengar, cikgu terlupa unmute, cikgu. Maaf. Okey, saya dah lupa dah. Okay. Bagaimana agaknya cikgu boleh menyelesaikan masalah ketika waktu mengajar tu? Saya pasti ada pengalamannya yang tersendiri. Nak cuba untuk atasi tu bagaimana, cikgu? Contoh kalau saya nak isi markah pelajar, kalau sebelum ni saya biasa je guna phone isi sebab markah sekarang online kan. Tapi sekarang ni saya rasa saya lebih prefer guna cara tradisional, keluarkan
print out, tulis dan juga tengok, betul type balik. Saya lebih prefer cara macam tu lah. Mula ingat kerana faktor usia ke apa ke, tapi lepas tu bila sembang dengan kawan yang lain yang pernah kena juga, dia orang pun cakap perkara yang sama. Ada cikgu saya dulu pun ada cakap perkara yang sama. Dia pun kata dia mudah blur sekarang. Kalau macam ajar ke apa ke, kadang saya lupa instruction seterusnya. Apa yang saya nak cakap dengan pelajar saya. Kau tim lah dengan benda lain contohnya, biar pelajar tak perasan kan. Tapi dia perasan. Adakah cikgu rasa keyakinan cikgu terjejas dengan simptom-simptom ini? Macam taklah, okey lagi lah. Okey lah. Confident level lah, okey lagi, boleh je. Jadi ada perubahan tak? Apa tu, saya difahamkan cikgu menghidap jangkitan COVID-19 15 Mac 2022. Jadi sekarang dah bulan Ogos. Macam mana perkembangan tu? Semakin pulih atau masih sama? Dia pelan-pelan. Masa mula-mula tu tak ada lagi yang brain fog ni. Okey. Gejala seperti batuk dengan senang lelah lah. Tapi lepas tu saya rasa start beberapa bulan kebelakangan ni lah baru ada blur ni. Masih blur sampai ke sekarang ya, Rina. Doktor, kalau boleh doktor memberi nasihat secara ringkaslah kepada bekas pesakit COVID, bagaimana sebenarnya sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan hilang daya ingatan itu dan juga kesukaran menumpukan perhatian, doktor. Doktor? Okey. Ya. Silakan. Teruskan. Berkenaan dengan strategi untuk kita kurangkan masalah kekakutan otak dan hilang ingatan semasa ini, ya, kita menggunakan kaedah yang dinamakan restoratif. Ya, itu meningkatkan semula fungsi kognitif. Doktor, boleh tolong ulang balik restoratif apa doktor tadi? Hello? Boleh tolong ulang balik restoratif apa tadi, kita tak tangkap. Terdapat dua strategi bagi mengatasi masalah kekabutan otak ini. Strategi yang pertama adalah strategi restoratif, iaitu kita meningkatkan semula fungsi kognitif bagi mereka yang terlibat dengan masalah kekabutan otak ni. Ini termasuklah kita meningkatkan semula ketajaman fikiran, ya, melalui aktiviti-aktiviti seperti aktiviti word games ataupun aktiviti-aktiviti melibatkan perkataan seperti crossword puzzle, silang kata, sahibah, ya, gunakan pada level yang rendah dahulu dan tingkatkan secara beransur-ansur mengikut kapasiti dan keupayaan kognitif kita. Kita terpaksa latih semula daya kognitif kita, ya, doktor? Kena latih untuk meningkatkan semula ketajaman fikiran. Antara teknik yang lain adalah number games. Permainan yang melibatkan nombor juga dapat membantu. Ya? Kita perlu ubah gaya hidup kita, ya? Dengan mendapatkan hidrasi yang cukup. Baik. Makanan yang seimbang. Okey, terima kasih. Makanan yang seimbang, hidrasi yang cukup dan yang penting kita latih daya kognitif kita semula, main silang kata dan sebagainya. Kalau boleh main sahibah kat rumah bersama dengan ahli keluarga untuk melatih otak anda semula. Dan teknik kedua adalah strategi compensatory. Okey. Iaitu menggunakan petua-petua khusus, ya. Yang cikgu ada menyebutkan beberapa compensatory strategi yang telah beliau amalkan. Iaitu dengan menuliskan checklist, adakan reminder, ya, seperti phone reminder. Baik, doktor. Okey, terima kasih. Maaf doktor, kita pun kesuntukan masa, tapi kita cakna akan tips-tips yang diberikan oleh Dr. Akmal Hafizah Zamli, Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Sungai Buloh, dengan ketajaman fikiran, dengan permainan nombor, silang kata dan juga betul khusus kita buat checklist untuk kita ingat semula. Saya pasti Cikgu Salina pun membuat checklist untuk mengajar anak-anak beliau, ya. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tersebut dan kami juga mengharapkan agar penonton juga menerima manfaat daripadanya.